Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sesuatu yang menarik sebenarnya di Ruang Bicara. Hari ini kita ada dua topik yang berbeza, dua isu yang berbeza tetapi dua isu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang akan berada bersama saya di studio Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik pertama yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara ini ialah kemudaratan dalam talian pornografi. Dan kita ada tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada Natasha Nazmi yang merupakan pegawai kanan pembangunan kapasiti di Pertubuhan Pertolongan Wanita ataupun WAO. Jadi Tasha, apa khabar? Apa khabar baik. Terima kasih jemput kami datang ke program ni. Ya, kita nak berkongsi satu isu yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton kita. Tetapi bagaimana dengan pandangan dan juga reaksi daripada Pertubuhan Pertolongan Wanita ataupun WAO sendiri bila kita bercakap tentang kemudaratan dalam talian, terutamanya melibatkan isu pornografi itu sendiri. Tasha. Okey, so bila kita bercakap tentang isu pornografi ni, selalunya bila isu-isu pornografi ni orang akan memfokuskan kepada pengguna ataupun consumer yang apa kesan pornografi kepada consumer. Tapi kami sebagai WAO, nama pun Pertubuhan Pertolongan Wanita, jadi kami memfokuskan kepada wanita ataupun mereka yang menjadi mangsa dalam isu-isu pornografi ni. Dan sebenarnya isu-isu pornografi ni dia membuka kepada isu-isu lain, membuka kepada isu keganasan berasaskan gender yang lain dan juga boleh membuka kepada jenayah. Itu yang orang tak nampak. Kadang-kadang orang nampak macam alah kita tengok sendiri-sendiri, kita tak harm orang lain pun, kita tak buat ke orang lain pun. Tapi industri itu sendiri, belakang tabir itu sendiri. Dan macam yang kita seber tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat ketat kawalan pornografi ni. Kalau you cuba Google pornografi, apa-apa porn dekat Google, dia tak akan keluar terus. Tapi sebab dia tak keluar terus, rakyat Malaysia bijak. So dia akan cari cara lain untuk tengok kan. Itu yang susah kita nak kontrol dekat situ. So dan dah tak boleh nak tengok, ada pula yang ambil kesempatan ni untuk menerbitkan sendiri pornografi mereka dan menyebarkan. So ini isu-isu yang kita rasa macam isu kecil, tapi ini yang berlaku. Dan kadang-kadang bila kita bercakap tentang isu-isu macam ni, aksi untuk tindakan untuk merakam tu mungkin mendapat persetujuan antara satu sama lain lah. Mereka okey nak rakam, tapi mungkin penyebaran tu tak dipersetujui, kan? Itu yang berlakunya jadi revenge porn, ataupun balas dendam. Sebab dia dah break dengan kita, dia balas dendam, dia sebarkan pula pornografi tu dekat orang lain. So isu-isu macam ni lah yang kita tak nak. Dan saya kira bukan sahaja wanita yang menjadi mangsa. Dengan adanya teknologi, lelaki pun boleh jadi mangsa kepada pornografi ni juga. So benda isu-isu lain yang di sebalik pornografi ni yang kita tak nampak lah. Dan saya kira macam bila kita kalau kata ada yang come forward cakap ada orang telah menyebarkan gambar lucah saya apa semua, kebanyakannya mereka akan cakap, akan ada mentaliti victim blaming kan, akan cakap kenapa rakam, siapa suruh rakam, siapa suruh bagi padan muka. So itu yang kita tak nak lah. Tapi dari segi pandangan WAO sendirilah, how serious actually bila kita bercakap tentang ialah pornografi melalui talian ini, dan yang membimbangkan kita juga ialah tentang kanak-kanak sendiri. Betul. Pun kadang-kadang mungkin ialah mereka sekarang pun dah pandai menggunakan internet dan sebagainya. Jadi cabarannya dihadapi dalam isu pornografi di Malaysia ini yang terpaksa hadapi oleh WAO dan juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Saya rasa cabaran pornografi ni dia makin besar bila adanya teknologi, bila adanya media sosial, aplikasi messaging app apa semua ni. So macam kita cakap, regulation dah ada di tahap macam Google apa semua dah ada, tapi kita tak ada regulation dari segi messaging app. Contoh macam dulu pernah tahun 2020-2021 ada viral satu grup di mana kita panggil grup V2K di Telegram, di mana dia berkongsi video-video lucah yang dirakam sendiri ataupun video-video even kanak-kanak yang dirakam berjalan apa semua. So tak ada regulasi dekat situ. So ini adalah cabaran kita lah. Cabaran kita sebab kita kalau boleh sebab kita kena faham dekat negara luar,
pornografi ni adalah satu industri kan, Ya. tapi Malaysia tidak. Jadi tak ada regulasi dan tidak beretika dan tak ada persetujuan dekat situ. Bukan saya nak cakap pornografi ni satu industri yang baik, tak. Ya. Tapi sekurang-kurangnya kalau dekat luar negara, bila ada regulasi tu, tak ada orang yang dieksploitasi. Kurang berlaku eksploitasi. Apa ni puan ataupun Tasha sebut tentang regulasi ini, apa yang perlu dilihat dengan serius oleh semua, termasuklah kerajaan sendiri dalam untuk mengawal supaya penyebaran bahan-bahan yang bersifat pornografi ini tidak dimainkan dengan begitu meluas ataupun disebarkan dengan begitu meluas melalui media sosial, melalui internet dan sebagainya. Saya kira macam media sosial seperti TikTok ataupun Instagram, mereka ada orang di balik tabir yang walaupun dah disebarkan, mereka akan review dan kalau benda tu tak ikut guideline mereka akan diturunkan. Tapi perkara yang sama tak berlaku dekat dalam Telegram ataupun WhatsApp. Siapa yang nak kontrol benda tu? Saya tak cakap kita kena kontrol, tidak. Saya bukan cakap kita kena jadi negara yang kontrol rakyat dia apa nak kena buat, tapi isu ni kita kena bendung lah, terutamanya melibatkan kanak-kanak. Sebab kita nak pastikan kanak-kanak kita selamat. Sebab saya macam ni lah, kalau kita rasa kita tengok pornografi sahaja tak harm orang lain, kita fikir balik apa yang berlaku di balik tabir. Kalau kata tengok pornografi kanak-kanak, apa yang perlu berlaku kepada kanak-kanak tersebut. So itu yang kita tak nampak, yang ada human trafficking ke, unsur human trafficking, unsur ugutan, unsur apa, semua ada di situ. Kecanggihan teknologi ini sesuatu yang terpaksa kita hadapi lah sebenarnya. Tetapi daripada analisis yang dibuat oleh WHO sendiri, apakah mungkin ini antara alasan-alasan, ini antara sebab-sebab, ini antara juga faktor-faktor kenapa berlakunya peningkatan kes-kes seksual seperti rogol dan sebagainya? Okey, kalau kita tanya kepada pakar-pakar, kalau boleh mereka tak nak generalize lah, yang kata sebab ramai orang tengok pornografi, sebab tu meningkatnya kes-kes sexual assault ni. Dan saya sampai tahap saya bersetujulah di situ, sebab kita masih tak ada data yang menunjukkan correlation. Ramai orang tengok pornografi, meningkat kes-kes macam ni. Kita tak ada data tu lagi. Masih tak ada clear link di situ. Tapi apa yang saya boleh kata, apabila kita meletakkan satu-satu salah tu, macam berlakunya rogol, berlakunya keganasan seksual disebabkan pornografi, kita letak satu salah tu dekat benda yang nyata, benda yang sangat visible. Dan kita tak fokus untuk settlekan benda-benda lain, isu-isu lain yang berkaitan. Kenapa berlaku benda tu? Kenapa berlaku benda tu? Disebabkan dia tidak menghormati salah orang lain. Disebabkan penyalahgunaan kuasa, dia rasa dia mempunyai kuasa untuk buat dekat orang tu. Kalau kita tengok kes-kes gangguan seksual ataupun sexual assault yang berlaku, kalau kita tengok, kebanyakannya mereka cakap mereka bukannya tertarik dengan wanita tu pun, mereka rasa mereka nak menunjukkan mereka ada kuasa, mereka boleh buat benda tu. So itu isu yang kita tak cover. Tapi dari pandangan WHO sendirilah, kita tadi, saya juga lihat tadi ada visual yang menunjukkan bahawa 75% belia-belia ini sebenarnya menonton perkara yang berkaitan dengan pornografi ini melalui talian dan sebagainya. Tapi mungkin di sini juga selalu orang bercakap dan juga memperkatakan tentang peranan ibu bapa juga. Sebenarnya peranan masyarakat itu amat penting sebenarnya kalau kita berusaha untuk membendung isu pornografi dan akibat daripada menonton perkara-perkara yang berkaitan dengan pornografi dalam media sosial dan sebagainya. Komen sikit, Tasha. Saya rasa kenapa sampai 70% orang tengok pornografi dan kebanyakan remaja. Sebab kita di Malaysia, kita tak, isu seks ni adalah satu isu yang tabu. Walaupun dengan ibu bapa sendiri pun, diorang takkan cerita pasal seks ke apa dengan anak-anak, mereka takkan cerita. Jadi mana anak-anak ni nak cari informasi atau rujukan? Yang paling terdekat sekali adalah pornografi. Sebab kita sendiri dekat Malaysia, kita tak ada comprehensive sexuality education kan. Kita tak ada benda tu, dan ibu bapa sendiri reluctant, tak nak, bukan tak nak cakap, malu, mungkin segan kan, sebab masih tabu kan isu ni. Jadi mereka rasa malu nak cakap dengan anak-anak mereka, tapi penting. Tapi itu disebabkan mereka ni, remaja-remaja ni, lelaki baik perempuan, diorang pergi ke pornografi untuk tengok. Okey, Tasha, baru saja saya dapat arahan daripada penerbit mengatakan bahawa kita akan berehat hanya untuk seketika, dan kembali nanti kita akan sambung lagi sembang-sembang kita berkaitan dengan kemudaratan dalam talian pornografi. Kita rehat dulu.
Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini, masih bercakap tentang kemudaratan dalam talian pornografi. Baik, kita sambung lagi. Tadi Tasha terputus pula. Okey, saya percaya bahawa ini bukan satu perkara yang mudah sebenarnya, dan saya percaya juga bahawa WAO sendiri dalam usaha untuk mengatasi isu ini ataupun mengatasi masalah ini juga memerlukan satu perkara ataupun kekuatan yang luar biasa lah kepada WAO sendiri. Tapi usaha-usaha yang dilaksanakan oleh WAO sendiri setakat ini dalam usaha untuk membendung masalah isu pornografi melalui talian ini, apa yang dilakukan? Okey, kalau kata usaha secara direct, sebab kita Women AIDS Organisation, kita bukan NGO yang betul-betul, macam saya cakap tadi lah, kita sebab pornografi ni di bawah keganasan berasaskan gender. Jadi apa yang kita buat adalah kalau sebab kami di WAO kita ada hotline juga. Kami ada hotline, kalau siapa-siapa yang merupakan mangsa kepada keganasan seksual ataupun mangsa kepada pornografi ke apa, mereka boleh call hotline kita. Nanti saya akan sharekan kita punya hotline lah at the end, nanti before kita habis ni ingatkan saya. Okey, dan juga selain daripada itu secara direct lah kita bantu. Selain daripada itu, apa yang kita buat adalah kita perbanyakkan apa orang cakap bukan training lah, macam perbanyakkan latihan, ataupun kita pergi ke akar umbi, kita pergi ke masyarakat akar umbi untuk bagi tahu mereka apa keganasan ataupun apa keganasan berasaskan gender yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. So untuk mereka tahu yang ini adalah keganasan berasaskan gender, kalau jadi dekat diri kita, boleh report polis, boleh ambil tindakan. Selain daripada itu, kita juga advocate untuk dan kita bawa ke parlimen apa isu-isu berkenaan dengan keganasan seksual dan sebagainya. Tapi ada tak WAO sendiri berunding dan juga berbincang dengan MCMC juga barangkali lah dalam usaha untuk cuba mencari jalan ke arah mengurangkan ialah siaran-siaran yang berunsur pornografi ini melalui talian? Okey, kami di WAO berpendapat bahawa untuk pornografi itu sendiri ianya adalah keputusan individu nak tengok, dan sebab tu kita apa-apa pun kita educate mereka apa kesan. So kalau mereka masih nak buat, lepas kita dah educate, kita dah bagi tahu, kita dah bagi awareness apa kesan ini semua, mereka masih nak buat, kita teruskanlah. Tapi kalau kita cakap berkaitan dengan perbincangan dengan MCMC berkaitan dengan pornografi secara terus, tidak adalah, kita memang tidak ada yang itu. Tapi kita ada, macam contoh kalau mana-mana platform kita cuba untuk memastikan platform media sosial yang kita ada, mereka tak terlibat dengan keganasan seksual ataupun keganasan seksual kepada kanak-kanak yang exploit kanak-kanak. Kita cuba tak ada di platform begitulah. Daripada pemerhatian dan juga kajian WAO sendiri, selain daripada berlakunya kes-kes yang melibatkan sexual assault dan sebagainya, apa lagi kesan-kesan sampingan yang mungkin tidak disedari oleh mereka yang mungkin suka melihat ialah gambar-gambar pornografi, video-video yang bersifat pornografi melalui talian ini, sebenarnya boleh memberi kesan secara sedar ataupun tidak sedar. Sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pergi kepada kesan pengguna lah, kita kata dekat sini. Bila kita kena faham pornografi ni adalah satu ilusi ataupun lakonan. Dan bila kita tak ada rujukan lain, kita menggunakan pornografi sebagai rujukan hubungan seks ataupun hubungan romantik antara pasangan, benda tu tak betul. It sets an unexpected kita benda tu unexpected, macam dia tak boleh nak tentukan apa yang betul, apa yang tak. Itu yang bila kata kenapa saya tengok pornografi macam ni, kenapa hubungan seks saya dengan isteri saya tak macam tu pun. Ataupun ada expectation badan perempuan kena macam ni, badan lelaki kena macam ni. So expectation tu tak real sebab mereka tu pelakon. So kita kena ingat mereka tu pelakon. So dia ada so dia akan memberi kesan lah kepada hubungan kita dengan orang sekeliling kita juga. Dan bila kita bercakap tentang pornografi ni juga, ianya boleh menyebabkan ketagihan lah. Ketagihan tu bila hampir setiap hari nak tengok, setiap hari nak kena tengok, sebelum tidur kena tengok. Itu dah kira ketagihan. Dan bila ketagihan ni kalau tak dibendung, dia boleh affect the individu punya quality of life, and also orang sekeliling dia, orang tersayang dia. Itu yang kita tak nak. Macam
apa yang pornografi tu menyebabkan, dia akan menyebabkan isu-isu macam ni lah kepada pengguna. Saya terfikir satu perkara tadi, tak tahulah sama ada kita sentuh semintas selalu tadi, iaitu tentang peranan ibu bapa sendiri. Sekarang ni bukan mudah sebenarnya untuk mengawal anak-anak mereka. Masing-masing ada handphone sendiri, masing-masing ada kebebasan untuk bermain dengan apa saja aplikasi dalam handphone masing-masing. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa khususnya? Okey, so macam tadi saya cakap, kita bukan budak-budak remaja zaman sekarang, mereka lagi pandai daripada kita menggunakan teknologi ni. Betul. Jadi mungkin ada ibu bapa yang akan bersifat authoritarian, akan cakap no, tak boleh langsung, no phone, no. Tapi benda tu akan bagi kesan, sebab handphone, media sosial, internet merupakan satu benda yang besar kan dalam kehidupan kita. Kalau suruh saya tak ada handphone satu hari pun, saya cakap tak boleh. Mati saya. Betul, setuju. Tak boleh. So bila ibu bapa buat macam tu, dia mengisolasikan, dia mengisolasikan anak dia tu daripada terlibat dengan dunia luar. So susahlah, zaman sekarang bukannya anak-anak keluar main ke apa untuk jumpa kawan-kawan, dah tak ada kan. So apa yang saya rasa benda yang paling penting kita boleh buat adalah bercakap dengan anak-anak. Bercakap dengan anak-anak, bagi tahu mereka, sebab anak-anak atau remaja yang tengok pornografi ni mula-mula sebab mereka curious. Mereka nak tahu apa ni, kenapa, apa seks, apa ni, tapi mak bapak tak nak cerita. Jadi mak bapak kena, saya tahu zaman susah nak mulakan, tapi kita kena start. Kita kena kurangkan tabu, terutama dengan untuk bercakap dengan anak-anak, untuk pastikan mereka aware apa decision yang diorang buat ni akan efek diorang macam ni. Selain daripada ibu bapa, selain daripada itu, saya percaya bahawa peranan yang perlu dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan, NGO, juga penting sebenarnya untuk memberi kerjasama dalam mengatasi masalah ini. Pandangan Tasha? Okey, so saya rasa NGO, kerajaan kena bekerjasama, dan saya rasa apa yang MCMC dah buat, apa yang dengan kita sekarang di PDRM ada D11 yang fokus untuk kanak-kanak, untuk keganasan wanita, keganasan terhadap wanita, apa semua, itu adalah satu inisiatif yang bagus. Tapi kalau kita complacent, benda tu tak bergerak lah kan. Kita kalau boleh, kita nak sentiasa maju ke hadapan. Jadi saya rasa untuk isu pornografi ni, saya rasa memang kita kena mulakan CSE. Kita kena mulakan Comprehensive Sexuality Education tu, pendidikan seks di rumah dan di sekolah. Mungkin ada ibu bapa rasa macam tak boleh nak cerita dengan anak-anak, adakan pendidikan tu di sekolah. Dan di sini NGO pun, kita sebagai NGO kita boleh bantu. Kita boleh bagi maklumat di luar sekolah. Dan bila kita cakap pasal pendidikan sexuality ni, kita tak cakap pasal macam mana nak buat hubungan seks, kita tak cakap benda tu. Kita cakap apa bahaya, bukan bahaya, apa kesannya kalau ni, apa kepentingan pelindungan, apa kepentingan itu yang kita nak, apa penyakit-penyakit yang ada. Kebanyakan, sebab kita kalau boleh, kehidupan yang paling ni, yang paling kita nak adalah semua remaja tak melakukan hubungan seks, semua remaja baik apa semua, tapi itu bukan realiti ni kan. Jadi instead of kita jadi authoritarian, kita kena explain lah. Apakah WHO sendiri merasa bimbang sebenarnya? Kalau kita lihat pada trend kebelakangan ini yang berlaku, terutamanya yang melibatkan belia-belia melibatkan anak-anak muda sendiri, di mana mereka sudah berani sebenarnya melakukan jenayah rogol dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya dipengaruhi sebenarnya secara direct ataupun indirect ialah apa yang kita sebut sebagai talian ataupun pornografi melalui talian ini sebenarnya? Saya kira bila ada pornografi ni, dia ada jenis-jenis kan pornografi ni kan, ada yang betul-betul ganas apa semua. Dan itu saya cakap, bila remaja tengok benda tu, dia tengok pornografi yang ganas, mereka rasa ini apa yang perlu dilakukan untuk dalam hubungan seks. Tapi sebenarnya tak betul lah benda tu. So saya tak kata ada link, mungkin ada, tapi kita tak ada data lagi yang menunjukkan betul-betul betul tengok porn ini punca dia, ini ni. Mungkin ya dan mungkin juga tidak. So saya tak beranilah nak kata benda tu. Tapi isu keganasan seksual ni memang saya rasa kalau mereka tak pernah tengok, mungkin mereka tak pernah tahu. Dan benda ni dinormalisasikan sekarang. So itulah isu dia. Mungkin dari aspek undang-undang juga, apakah Tasha merasakan bahawa mungkin kerajaan juga perlu memikirkan perkara ini secara serius, melihat semula rang undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di bawah
disebabkan oleh perlakuan, disebabkan oleh pornografi dan sebagainya, perlu dikaji semula dan mungkin juga diperketatkan lagi dalam untuk mengawal situasi yang akan berlaku nanti. Okey, so saya balik semula kepada regulasi lah. Regulasi media sosial tu sendiri, regulasi messaging app tu sendiri. Saya kira itu perlu ada, regulasi tu perlu ada di situ untuk memastikan pornografi kanak-kanak atau pornografi orang dewasa sendiri tidak terus berleluasa. Itu satu. Antara benda lain kita perlu fokuskan adalah kita boleh cakap tentang facilitated OGBV, teknologi facilitated OGBV ni, yang disebabkan teknologi yang sekian menaik sekarang adalah teknologi AI. Betul? So tiba-tiba sekarang kalau saya tengok kat TikTok, suara kita boleh jadi macam buat cover, buat lagu ni atau kan, benda tu tengok dekat TikTok macam bestnya Bruno Mars yang lagu Taylor Swift macam tu. Tapi realitinya sangat menakutkan sebab siapa-siapa boleh guna suara kita dan boleh imitate, dan siapa-siapa boleh. Dan teknologi ni dulu orang-orang yang pandai-pandai edit je boleh kan, sekarang ni orang biasa pun boleh buat. So ini yang kita takutlah. So kita kena ada regulasi dari segi macam ni juga. Dan bila kita bercakap tentang rang undang-undang, saya percaya ramai yang cakap pasal tentang kebebasan bersuara lah, kebebasan untuk berada di alam cyber apa semua, dan saya percaya, saya selalu berpegang kepada freedom of speech doesn't mean you are free of consequences. So you boleh, you nak cakap apa-apa semua, you nak buat apa semua dekat internet boleh, tapi hadaplah kesan dia. Hadaplah kalau kena masuk, kalau you sebarkan gambar lucah ex you apa semua, dan you kena masuk penjara, hadaplah, kena ada dia, hadaplah. Okey, masa dah terlalu suntuk, Tasha, walaupun isu yang cukup menarik. Jadi di penghujung ni ada lebih kurang 1-2 minit lagi. Jadi apa yang ingin lagi Tasha sampaikan kepada penonton-penonton kita yang sedang bersama kita di program Ruang Bicara ketika ini? Silakan, Tasha. Jadi kalau sekiranya anda merupakan mangsa ataupun pemandiri kepada kes-kes pornografi, keganasan seksual ataupun apa-apa kes yang berkaitan dengan keganasan berasaskan gender, jangan takut untuk buat laporan polis. Jangan takut, cari support system anda untuk buat laporan polis, sebab ada orang yang akan berada di samping anda. Jadi kalau siapa yang rasa macam tak sure nak buat laporan polis, boleh call dulu ke kerajaan. Juga ada sediakan talian kasih di 15999. Macam kami di WO, kita ada hotline. Jadi hotline kami, kalau kata ada apa-apa isu, boleh call hotline kami. Hotline kami boleh tengok, kami boleh dihubungi di 03 308858. Hotline ni call sahaja dan beroperasi daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap hari. Kalau kata, sebab selalu kita terlibat dengan pemandiri keganasan rumah tangga ni, mereka takut nak call, ada juga WhatsApp. Boleh WhatsApp. WhatsApp di 018 988 8058. Talian ni 24 jam. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tasha dan Tahniah. Saya cukup relax dan gembira sebenarnya dapat sembang-sembang bersama dengan Tasha, walaupun pertama kali Tasha muncul di program Ruang Bicara ini. Jadi insyaAllah Tasha, mungkin di masa-masa mendatang ini kita duduk lagi bercakap tentang isu ini, kerana ini merupakan satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan ianya perlu diwawarkan kepada anda ataupun kepada penonton-penonton kita dari masa ke semasa. Jadi terima kasih kepada Tasha. Dan sekian dulu program Ruang Bicara, segmen yang pertama ini, isu yang pertama ini. Tetapi anda jangan ke mana-mana, kerana kita ada satu lagi isu yang juga menarik yang akan kita ketengahkan dalam Ruang Bicara sebentar saja lagi. Kita jumpa lagi dan berpisah buat seketika. Jumpa lagi. Terima kasih.